Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi al-alim al-alama syai'wan nawabi syai'wan Abdullah bin syai'wan Idris al-Fadani, wa ila ruhi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i, wa ila ruhi Abu Hasan bin Ismail al-Ash'ari, wa ila ruhi Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, thumma ila arwahi walidina wa walidina wa masyayikhina wa alimina wa dhabil hukuki alina ajma'in, thumma ila arwahi amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li daratihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Muka surat 85. Masih 85 ke apa? 85 lagi eh? Sebab kita mau ambil 85. Baik. 85. Orang yang meninggalkan sembahyang menjadi kafir. Ada beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan orang yang meninggalkan sembahyang. Antaranya hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Maksudnya janji yang berlaku antara kita dengan mereka ialah sembahyang. Sesiapa yang meninggalkannya maka kafirlah ia. Maksud kat sini orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan mengingkari kewajipan sembahyang 5 waktu. Jadi berhati-hati. Ke surat 6. Man taraka salatu muta'ammidan faqad kafara jihara. Maksudnya
Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kufurlah ia secara nyata. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis yang seterusnya, man taraka salata faqad bari'as minhu zimmatullahi wa zimma rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan sembahyang, maka terlepaslah daripada janji Allah dan janji Rasulnya. Apa yang dijanji oleh Allah, apa yang dijanji oleh Rasul. Contohnya, yang mana janji Allah ialah barang siapa yang memelihara solat, akan dijadikan satu rumah di dalam syurga. Yang memelihara solat, ataupun orang yang pelihara solat akan masuk syurga. Itu salah satu contohnya. Dan orang yang memelihara sembahyang, iaitu janji Nabi, akan mendapat syafaat. Itu salah satu contoh. Tapi kalau tinggal sembahyang, nak masuk apa? Tinggal sembahyang. Kemudian, man hafiza ala salati kanas lahu nuran wa burhana wa najatan yawmal qiyamah wa man lam yahfaz 'alayha lam takun lahu nura wa la burhana wa la najatan wa kana yawmal qiyamah ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubay bin khalaf. Maksudnya, sesiapa yang memelihara sembahyang dikurniakanlah baginya cahaya, petunjuk dan kelepasan pada hari kiamat. Sesiapa yang tidak memeliharakannya, tiada bagi cahaya. Berarti kalau kita berwudu dah bercahaya, apatah lagi bersemayang. Apabila kita melakukan solat, pelihara solat, maka bercahaya. Orang melakukan solat di awal waktu subuh, ataupun dia menunaikan solat subuh, maka wajahnya akan bercahaya. Tak bercahaya dekat dunia, bercahaya di akhirat. Walaupun wajah dia, maaf cakap, wajah dia gelap. Mana ada cahaya ustaz, muka dia gelap. Bila saya tengok ustaz, bukan masalah kulit, warna kulit, bercahaya sama ada. Kalau tak dunia Allah tunjukkan, dekat akhirat pasti. Baik. Kemudian, dan pada hari kiamat dia akan bersama dengan Fir'aun. Tuan-tuan dan puan semua tahu Fir'aun ni siapa? Dia mengaku diri ni sebagai Tuhan dan zalim. Jadi kalau orang yang tak solat ni, maka dia akan bersama-sama dengan Fir'aun, serta Qarun. Qarun ni dihidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yang mana dia tak nak keluarkan zakat ataupun tak nak bagi bantuan pada orang-orang ni miskin pada ketika zaman Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah turunkan bala kepada Qarun, tenggelamkan Qarun dengan harta-hartanya sekali. Itu sebab orang mencari harta Qarun, padahal harta Qarun ni kat mana? Allahu a'lam. Sebab Nabi Musa AS ketika itu duduk di Mesir, Allah tenggelamkan Qarun. Faham tak? Jadi ada orang buat explore, cari harta Qarun dekat Malaysia. Itu nama dia. Baik. Kemudian bersama dengan siapa lagi selain daripada Fir'aun dan Qarun, iaitu Haman. Haman ni siapa? Bukan hama, bukan bakteria, bukan habuk. Haman ni disebut di dalam ayat Al-Quran sebanyak 6 kali. Di dalam ayat Quran Allah menyebutkan nama Haman ni sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Siapa Haman ni? Haman ni adalah pembantu ataupun sekutu bagi Fir'aun. Faham? Jadi bila Fir'aun menyuruh Haman buat bangunan begini dan sebagainya, tolong dia bunuh dan sebagainya, jadi Haman lah kerja dia. Bukan Aman, Haman. Jadi dia orang kata kuli lah, pembantu lah. Senang kata PA dia. Bukan PA system, PA dia. Personal assistant. Betul.
Jadi tergolong. Kemudian bersama dengan siapa lagi? Ubay anak Khalaf. Ubay anak Khalaf. Ubay anak Khalaf ni siapa? Dia hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bercita-cita hendak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercita-cita. Dia sebelum masa peperangan tu, dia bagi makan kenyang pada kuda. Kuda ni untuk berperang ketika zaman tu. Dia bagi makan kenyang, bagi apa, zat besi, dia vitamin dan sebagainya, semata-mata niat dia untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila di dalam peperangan tersebut, Ubay ni dia nampak Nabi Muhammad. Jadi dia datang dekat hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat hendak berlawan dengan Ubay. Kemudian Nabi larang, biar aku yang settlekan. Jadi dalam masa Ubay nak serang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengambil tombak dari sahabat Nabi, kemudian dia melontar, kena sipi sahaja di tengkuk Ubay anak Khalaf ni, Ibnu Khalaf. Kalau sebut anak bahasa Melayu, bahasa Arab sebut Ibnu. Ibnu. Faham? Ibnu Khalaf, Ubay Ibnu Khalaf. Kena sipis saja di lehernya. Jadi apabila kena di leher, tombak tu yang dibaling oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena di Ubay bin Khalaf, Ibnu Khalaf, maka menjeritlah Ubay Ibnu Khalaf tu. Seolah-olah macam dia kena apa ni? Berlawan dengan 1000 orang. Jadi datanglah orang kafir ketua dia kata, kenapa kau menjerit-jerit ni? Baru kena sikit, kena sikit kau dah berteriak macam orang gila. Ada riwayat mengatakan Ubay Ibnu Khalaf ni seolah-olah seperti lembu jantan. Lembu jantan yang apa ni, kita sembelih, bunyi lembu bunyi macam mana kan? Seolah-olah riwayat mengatakan. Faham? Tu baru kena sikit, baru kena sikit. Jadi ada satu orang kafir, dia hendak meludah Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia geram, dia sampai depan Nabi Muhammad, dia nak ludah, kemudian air ludah tu patah balik. Nabi Muhammad ni kat depan ni, dia nak ludah. Bila dia ludah, air ludah tu patah balik, kena kat dia semula. Jadi dia menderita. Padahal ludah sendiri tu kena dia balik, patah balik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah jaga, kekasih Allah. Nabi Muhammad ni adalah kekasih Allah. Cuba kalau kekasih kita, kalau ada orang nak nguat, kita marah tak marah? Contoh orang lelaki tu, zaman muda dulu ke kan, sebelum kahwin ataupun kita dah kahwin, memang dah kahwin pun, ada orang kacau bini kita marah tak marah? Marah. Kekasih kita kan. Jadi macam tu lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah kekasih Allah. Patah balik, jadi muka dia menderita disebabkan kena aliu di sini. Perbuatan dia apa? Dia hendak ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Jahal yang sedang marah, dia hendak pikul batu nak hempap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada rumah Abu Jahal, dia membebel. Abu Jahal ni daripada rumah dia membebel, aku nak bunuh Muhammad. Dia membebel sampai depan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung tak jadi. Sebab apa tak jadi? Kerana Allah hijabkan mata Abu Jahal, daripada nampak terus tak nampak Nabi Muhammad.
Jadi Abu Bakar dan Abu Bakar dan Umar terdiam. Padahal Nabi Muhammad SAW ada dia di sebelah sahabat Nabi. Jadi lepas Abu Jahal pergi, kemudian Abu Bakar tanya. Dia hairan, dia kata, kenapa dia tak nampak kau ya Muhammad? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah telah hijabkan mata dia daripada nampak aku, terus tak nampak. Nampak tu Allah nak pelihara Nabi dan Rasulnya. Kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita kena pelihara apa? Solat. Solat. Kena pelihara solat. Kata kita sayang Nabi, kata ikut Nabi, sedangkan kita tak solat. Kita tak ada amalkan sunnah Nabi, tak amalkan. Baik dari segi makan, ataupun berpakaian, ataupun dari segi percakapan. Dari segi percakapan, saya mengaku Ustaz memang macam dia. Bukan masalah orang Melaka tak Melaka, kita kena ikut cara Nabi. Kita kena ubah. Muka tak boleh ubah, tetapi sifat ataupun perangai kita tu boleh ubah. Baik. Sebelum ni tak solat, bila dah dengar ceramah tentang azab, dengan kira kalau tak solat di kubur macam mana azab dia, terus dia tersadar dari mimpi. Padahal dia tak mimpi, dia tersadar. Jadi dia solat, dia taubat ni dari segi penyesalan, dari segi hati, itu pun dah cukup. Tetapi lagi bagus, lebih afdal kita buat solat sunat taubat. Faham tak? Penyesalan, iaitu taubat dari hati kita, dan tak akan berulang lagi, iaitu perbuatan-perbuatan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Menurut Imam Nawawi, orang yang tinggal solat dengan ingkar kewajipannya, maka ia adalah kafir dengan ijma' muslimin dan mengeluarkannya daripada agama Islam, kecuali orang yang baru memeluk Islam. Sekiranya meninggalkannya kerana malas di samping, ini kalau tadi ingkar. Kalau ingkar kewajipan, kewajipan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT, dia ingkar apa ni, tak apa nak sembahyang zaman dulu, zaman Nabi je sembahyang, zaman kita buat apa nak sembahyang lagi. Dia ingkar tentang kewajipan sembahyang, maka terkeluarlah ia daripada agama Islam. Jadi berhati-hati, kerana rukun Islam, rukun Islam tu ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua wa iqamas solat, iaitu mendirikan solat. Apa maksud wa iqamas solat? Mendirikan solat. Iqamah, istiqamah, iaitu berterusan mendirikan solat. Bukan hari ini sembahyang, esok tak sembahyang. Aku penat aku balik kerja, aku penat, esok aku sembahyang. Tak boleh begitu. Itu dinamakan wa iqamas solat, dan ditambahkan dengan huruf imbuhan alif sin, istiqamah. Maksudnya berterusan. Jadi kalau kita pernah dengar perkataan kau kena istiqamah datang belajar ni, maksud istiqamah ni ialah berterusan datang belajar. Faham? Beza iqamah dengan istiqamah. Baik. Dan kemudian di dalam mazhab Imam Syafi'i, dan Maliki, iaitu orang yang malas solat dikatakan fasik dan diminta bertaubat. Dalam mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i, orang yang malas solat ni dikatakan fasik dan diminta bertaubat. Faham Yang tadi tu ingkar kewajipan solat 5 waktu. Memang kata buat apa sembahyang ni, tu dosa. Hati-hati. Faham? Yang kedua, mazhab
Imam Hanafi dan Imam Muzani. Imam Muzani ni adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Kena tahu ni, bila sebut Imam Muzani ialah anak murid kepada Imam Syafi'i. Ulama mazhab Imam Syafi'i, dia kata ditakzir dan dipenjara sehingga dia solat semula, iaitu hukum. Dihukumkan. Kalau orang yang malas solat ni, sebenarnya ditakzir dan dipenjarakan sehingga dia solat semula. Dipenjarakan. Betapa pentingnya solat. Baik. Yang ketiga, mazhab Imam Hambali dan sebahagian ulama Imam Syafi'i. Yang tadi tu Imam Syafi'i kata fasik. Yang belum saya cakap tadi, yang pertama mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri yang berfatwa kalau orang yang malas solat tetapi dia tidak mengingkari kewajipan solat, maka dikira fasik dan perlu bertaubat. Sekarang ni yang ketiga, mazhab Imam Hambali. Imam Hambali ni pun murid kepada Imam Syafi'i. Tetapi dia ni seorang mujtahid, dia boleh buka mazhab sendiri. Kita ni walaupun handal macam mana pun, doktor ada pangkat PhD pun, kita tak ada sampai kepada peringkat mujtahid yang mana membolehkan buka mazhab sendiri. Belum sampai lagi level tu ni. Nak hafal hadis level-level, nak jadi al-muhaddis, sekurang-kurangnya dalam kepala mesti hafal 100,000 hadis serta sanad hadis tersebut. Contoh sanad apa ni? Matan hadis tu daripada mana sampai mana, daripada ni sampai Rasulullah. Kenapa hafal benda tu? Bukan setakat hafal hadis. Baru lagi dapat gelaran al-muhaddis. Jadi ada al-muhaddis, al-hakim, al-hafiz. Tapi dekat Malaysia, kalau orang yang menghafal 30 juzuk Al-Quran, dah syahadah, baru dikira al-hafiz. Kalau ilmu hadis, dia lebih tinggi sebenarnya. Al-hafiz ni gelaran dia ni. Baik. Yang ketiga tadi, mazhab Imam Hambali dan sebahagian ulama Syafi'i, meninggalkan solat secara sengaja tanpa sebarang keuzuran, maka jatuh kafir. Tadi Imam Syafi'i kata hanya fasik dan perlu bertaubat. Ni sekarang ni dalam mazhab Imam Syafi'i, sebahagian ulama Imam Syafi'i. Contoh sebahagian ulama ni Imam Syafi'i. Lepas tu ada pecahan. Ulama-ulama Imam Syafi'i ini semua berfatwa mengikut garis panduan yang empat. Apa dia yang empat tu? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu dinamakan mazhab Imam Syafi'i. Walaupun dari segi fatwa tu ada berbeza dengan pendapat Imam Syafi'i, tetapi tidak keluar daripada mazhab Imam Syafi'i. Kerana apa? Mengambil sumber daripada yang empat ni. Kalau mazhab Imam Maliki, dia lebih pada empat sumber mesti ambil. Faham? Lebih pada empat. Kita mazhab Imam Syafi'i nak rujuk sumber tu ada empat. Kalau mazhab Imam Hambali, dua. Al-Quran, hadis. Faham? Jadi solat salah satu daripada rukun Islam yang 5 yang diwajibkan ke atas setiap muslim dan muslimat yang mukallaf baligh lagi berakal. Kefarduan ini telah disepakati ulama ijma' dan dikira sebagai ma yu'lamu min ad-din bisurwati. Perkara asal agama diketahui oleh setiap muslim. Sesiapa yang mengingkari kewajipan iaitu solat, maka dia menjadi kafir dan murtad. Jadi berhati-hati bab meninggalkan solat. Kemudian maka sesungguhnya orang yang meninggalkan sembahyang telah dinaskan pada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kufur. Demikian juga ada beberapa orang sahabat dan salafus saleh, generasi awal yang soleh, yang berkata, aku tidak terdengar mana-mana sahabat
yang berkata, jika meninggalkan sesuatu amalan menjadi kafir melainkan sembahyang. Kalau meninggalkan amalan-amalan yang lain tak jadi kafir, kecuali solat. Meninggalkan solat ni menjadi kafir. Sama ada yang mengingkari kewajipan solat ni, jadi berhati-hati. Jangan dalam hati kita mengingkari kewajipan solat. Baik. Kita hendaklah takut akan perkara ini dan takut meninggalkan sembahyang atau meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan sembahyang. Jika kita tidak melakukan sebagaimana yang disuruh, maka kita adalah sebahagian daripada orang-orang yang binasa dan menanggung kerugian di dunia dan di akhirat. Orang yang sedemikian adalah orang yang berada dalam kerugian yang amat nyata. Walaupun dekat dunia dia harta banyak dan sebagainya, sama ada harta anak ramai ataupun harta benda banyak, duit banyak, kereta banyak dan sebagainya, tetapi apabila sampai dekat akhirat, maka apa yang dia punya harta tu semua tak boleh tolong. Kalau solat ditinggalkan dan mengingkari, na'udzubillah min zalik. Jadi solat jangan ditinggal. Baik. Tanggungjawab orang yang berkuasa. Kita wajib memaksa ahli keluarga, anak-anak dan orang di bawah jagaan kita supaya mendirikan sembahyang dan jangan membiarkan mereka menguzurkan diri. Jadi bila dicakap tanggungjawab orang berkuasa ni jatuh kepada suami, iaitu dia kata ahli keluarga. Suami kena main peranan. Kalau anak tak solat, dia kena tegur, dia kena marah. Anak tak solat, kita kena marah. Ancaman yang sangat kuat ni. Kalau Allah dah kata, Rasul dah kata, kalau orang yang tak solat azab begini-begini, jadi kita kena terangkan kepada ahli keluarga. Yang penting kita kena sampaikan. Dan apa lagi? Dan orang di bawah jagaan kita supaya mendirikan sembahyang, sama ada dia jadi bos atau jadi supervisor dan sebagainya, dia kena pastikan pekerja di bawahnya kena menunaikan solat. Kalau pekerja di bawahnya bawah dia pekerja dia lelaki, takkan ada uzur, kan? Kalau perempuan tu ya dia boleh dimaafkan, tapi dia lelaki tak ada uzur. Faham? Jadi dia kena pastikan pekerja dia kena solat. Pernah makan dah solat, jangan tak solat. Macam tu. Walaupun kita jadi supervisor, bukan kilang kita jadi supervisor, pastikan bahawa jagaan kita ni solat. Kemudian, dan bagi yang tidak mematuhi suruhan, kita hendaklah menakutkan. Bila cakap menakutkan ni bukan cakap takutkan hantu ada momok. Maksud menakutkan ni ialah tentang azab Allah orang yang tak solat. Memaksa dan memarahi mereka dengan bersungguh-sungguh. Kena marah dia. Mula-mula cakap lembut sikit, tak nak semayang lagi, marah. Cakap lembut sikit, kemudian marah. Anak-anak yang tak solat, isteri yang tak solat. Kemudian seolah-olah mereka merosakkan harta benda kita. Kalau kita ada orang rosakkan harta benda kita, kita marah macam mana? Macam tu lah kita kena marah orang yang tidak solat. Lebih-lebih lagi di sini kita memarahi mereka kerana Allah Ta'ala. Dan jika kita tidak bertindak demikian, maka kita dikira sebagai orang yang meringankan agama. Kita biar macam tu, seolah-olah kita ni meringankan agama. Bila kita meringankan agama ni, macam tak peduli orang bawah kita ni ataupun ahli keluarga kita tak semayang, yang dapat dosa kita. Baik. Kemudian tuntutan Allah dan suruhannya. Sesiapa yang tidak patuh dan tidak peduli dengan suruhannya, hendaklah diseksa
Dan jika semua itu tidak berhasil, hendaklah disuruh menjauhi kita atau dia dihalau. Sesungguhnya orang seperti ini adalah syaitan yang tiada kebajikan daripadanya dan tiada keberkatan untuk kita bersama dengan mereka. Sampai baca buku sekali. Orang yang tak nak solat ni, nak ikutkan hati kita, alamak, ya ke boleh ada ni? Yang penting kita dah tazkirah tu. Kita kena marah. Semayang. Jangan tak semayang. Abang tahu semayang tak? Alamak ni. Abang cakap tentang semayang. Abang tahu pasal semayang tak? Dah menggigil lah. Abang baru belajar. Macam ni abang jadi imam lah. Baca doa kunut pun tak tahu. Kunut pun tak tahu. Jadi dia cakap rumah ada, abang baca doa kunut pendek je lah. Ada doa kunut pendek ke bang? Ada ke? Nanti dengar je lah abang baca sampai rakaat kedua kunut tu je. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Kunut rumah dia pandang. Sebab tak baca. Kemudian di dalam, walaupun dia tahu baca doa kunut, di dalam bacaan doa kunut tu kena betul lah. Allahumma hdina fi man hadait. Tu jangan dipanjangkan. Ada yang panjang qadait, sedangkan dekat qaf tu tak ada alif. Dia panjangkan qaf tu qadait. Jadi kita kena muhasabah diri, betul tak bacaan aku ni? Aku ajar isteri aku ni suruh semayang dan sebagainya, tetapi aku tak tahu solat lagi. Ilmu tu tak ada. Jadi kena tahu buat ilmu sembahyang, yang mana rukun, yang mana sunat. Jadi rukun ada berapa? Rukun solat 13. Jadi kalau doa kunut tu wajib ke sunat? Sunat, jangan tinggalkan. Mantan-mantan sunat ditinggalkan. Dia tinggal sampai sami Allah liman hamidah, tak tahu baca doa lah. Cuma ni Allahu Akbar, dia teruskan. Adakah sah atau tidak? Sah. Tetapi kurang lepas pahala. Baik. Kita mazhab Imam Syafi'i, tapi tak nak ikut cara dalam mazhab Imam Syafi'i. Tak boleh pun. Seolah-olah kita ni macam lebih alim daripada Imam Syafi'i. Baik. Bahkan haram untuk kita berkasih sayang atau bersekedudukan dengan mereka. Sampai ulama menfatwakan haram. Sebaliknya hendaklah bermusuh dengan mereka dan memutuskan hubungan baik dengan mereka, kerana mereka melawan hukum Allah dan Rasulnya. Bila cakap dia kata melawan hukum Allah dan Rasulnya ni, maksudnya mengingkari kewajipan solat, mengingkari. Bila cakap mengingkari ni, dalam bahasa Arab dia sebut kafar, kafir, ingkar. Iaitu orang yang ingkar. Ingkar yang macam mana ni? Ingkar dalam kewajipan solat. Baik. Kemudian seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 22 surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Maksudnya engkau tidak akan dapati siapa engkau ni, iaitu Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam ayat ni tak ada tulis Nabi Muhammad, tetapi wahyu ni diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila diikutkan tafsir, engkau ya Muhammad tidak akan dapati kau. Macam contoh dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tu Maha Esa. Ada tak nama Muhammad dalam surah Al-Ikhlas? Tak ada. Bila sebutkan tafsir, baru ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tahu bab ni. Bila kita baca Quran atau terjemahan, bila sebut engkau dan sebagainya, tuju kepada Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena belajar bab tafsir. Baik. Engkau tidak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian akan mengasihi orang yang menyalahi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Ayat ini menafikan iman terhadap mereka yang mengasihi orang yang menyalahi Allah dan Rasulnya, walaupun terdiri daripada keluarga yang paling hampir, dan menyangka akan dimaafkan kepada orang awam yang tenggelam dalam kelalaiannya. Ada dalam satu hadis mengisahkan tentang ayat ni, yang mana anak dia masuk Islam tetapi ayah dia belum masuk Islam. Ketika di dalam peperangan, dia mengelak-elak nak lawan ayah dia. Anak dia Islam, ayah dia masih dalam agama kafir, masih kafir lagi, tak masuk Islam. Jadi dia mengelak. Akhirnya bertemu juga dengan ayah dia. Kalau boleh dia tak nak lawan. Anak mana yang tak nak bunuh? Tak sanggup. Tak sanggup bunuh bapa sendiri. Jadi ngelak-ngelak, jadi bertembung juga dengan bapanya di dalam peperangan. Kemudian akhirnya dia berlawan, ayahnya terbunuh. Terbunuh juga, anak dia bunuh. Itu kisah dari segi hadis yang berkaitan dengan ayat Al-Quran yang ini. Baik. Kemudian hukum bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang hendaklah segera mengqadakkannya, kemudian bertaubat untuk tidak lagi kembali melakukan seumpama itu. Mensia-siakan sembahyang tidak sekali-kali patut berlaku. Jika sembahyang ditinggalkan daripada waktunya itu bukan kerana tidur, maka dosanya amatlah besar. Bukan kerana tidur, dia tinggal macam tu saja, biasa dia kejar dunia dia. Faham tak? Sembahyang sekejap pun tak nak, dia kejar dunia. Kemudian kesibukan dengan urusan dunia dan lainnya tidak menguzurkan seseorang daripada bersembahyang, melainkan tidur atau lupa. Maka wajib ke atas pemerintah yang menjaga urusan orang Islam menyuruh dan mewajibkan sekalian umat Islam mengerjakan sembahyang 5 waktu, sembahyang berjemaah dan sembahyang Jumaat. Jadi kalau nak jadi pemimpin ni bukan kerja orang, dia kena fikir tanggungjawab. Baik pemimpin keluarga, pemimpin kampung, pemimpin masjid, pemimpin negeri, pemimpin Malaysia, kena semua fikir. Kena fikir semua ni tentang sembahyang. Jangan kita tergila-gila nak dapatkan jawatan, tetapi sebenarnya kita tidak dapat laksanakan dari segi agama. Contoh buat sembahyang dia cukup. Ada satu hamba Allah ni, orang alim, dia dilantik menjadi ahli majlis fatwa. Saya tak nak sebut negeri mana. Orang semua puji dia, bagus tanya ustaz ni, tanya. Memang alim. Saya pun sokong dia jadi salah seorang daripada ahli majlis fatwa negeri. Kemudian dia pun keluarkan statement, segala puji bagi Allah dan Rasul. Saya ni sebenarnya bukanlah alim dan yang tuan-tuan ingat. Jadi sebenarnya bukan kita ni seorang mujtahid. Maksudnya mujtahid ni seorang imam yang boleh keluarkan, maksudnya boleh buka mazhab sendiri. Kemudian dia cakap lagi, kita bukan nak kejar gelaran, bukan nak kejar jawatan, tetapi satu sahaja yang kita kena takut, iaitu amanah yang diberikan kepada kita jika sekiranya kita tersalah fatwa. Imam Syafi'i kalau nak keluarkan satu fatwa, dia solat 2 rakaat dulu. Ni sampai baca tu ustaz ni fikir, sampai baca tu sekali. Tanggungjawab, bila cakap bukan setakat tanggungjawab fatwa, tanggungjawab apa lagi? Bab sembahyang, bab orang menuntut ilmu, tu semua dia fikir.
Nampak? Tanggungjawab sampai macam tu sekali. Hari ni dapat naik jawatan, kita tak fikir macam mana nak meramaikan solat di masjid, macam mana kampung nak ramaikan datang ke masjid, macam mana dalam negeri ni orang semua boleh datang ke masjid, setiap masjid di karya masing-masing. Saya tak cakap siapa mana-mana pemimpin, saya cakap umum. Baik saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Habis orang perempuan boleh jadi pemimpin, tuan-tuan lelaki dah tak ada, dia jadi pemimpin keluarga tu. Dia kena bagi tanggungjawab untuk bagi nafkah pada anak-anak dia. Kalau suami dah tak ada, dia kena bagi asuhan agama kepada anak-anak dia. Dari segi bab semayang, kena tahu tu semua. Baik. Kemudian maka wajib ke atas pemerintah yang menjaga urusan orang Islam menyuruh dan mewajibkan sekalian umat Islam mengerjakan sembahyang 5 waktu, sembahyang berjemaah dan sembahyang Jumaat. Demikian juga diwajibkan ke atas pemerintah menyeksakan mereka yang meninggalkan sembahyang daripada waktunya kerana malas, bukan kerana engkar. Mereka hendaklah disuruh bertaubat dan bersembahyang. Jika tidak patuh hendaklah dibunuh, diperangi atau lain-lain hingga mereka mengerjakannya. Kalau kau ikut hukum takzir, kalau sebagian ulama Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dan engkar kewajipan solat 5 waktu ni boleh dibunuh, iaitu penggali. Penggali. Sedangkan orang munafik, dia hendak mengadu tentang perbalahan di antara orang Yahudi. Orang munafik ni masuk Islam, dia masuk Islam tapi dia munafik. Dia berbalah dengan orang Yahudi. Jadi dia tak puas hati orang Yahudi ni belum masuk Islam. Dia kata kalau macam ni kita jumpa Nabi. Tetapi orang Islam yang munafik ni, dia tak nak jumpa Nabi. Dia kata baik kita jumpa Tauhud. Tauhud tu apa? Patung lah, iaitu ataupun pendeta Yahudi. Yahudi pun sendiri tak nak jumpa pendeta Yahudi. Jadi dia berbincang-bincang dan sebagainya. Kemudian yang orang munafik Islam ni bersetuju untuk jumpa Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang Yahudi dan orang munafik ni bercerita apa masalah pada Nabi. Kemudian cerita dia habis, kemudian Nabi kata yang bersalah adalah orang munafik ni, orang Yahudi tidak bersalah. Kemudian orang munafik ni tidak puas hati. Kemudian dia berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kononnya kalau aku jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, mungkin akan berpihak kepada aku, sebab Sayyidina Umar ni tegas. Jadi dia bercerita, dia cerita dengan Sayyidina Umar ni. Orang Yahudi dicerita pada Sayyidina Umar, dia kata Nabi salahkan orang munafik ni. Nama orang munafik ni nama Bishr. So Isa nak sebut, bukan Bisa, Bishr. Jadi kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada orang munafik ni, betul ke kata-kata orang Yahudi ni yang mana Nabi Muhammad menyalahkan kau ni dalam masalah ni? Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada orang Yahudi ni, dan bertanya kepada orang munafik, betul ke cerita orang Yahudi ni yang mana Nabi Muhammad menyalahkan kau dalam masalah ni? Jadi orang munafik tu kata betul. Jadi Sayyidina Umar kata, kau orang tunggu sekejap, aku masuk dalam, tunggu sehingga aku datang. Jadi Sayyidina Umar masuk je dalam. Ingatkan orang Yahudi dengan munafik ni, Sayyidina Umar nak buat air, bukan buat air kopi, bukan apa. Sayyidina Umar ni masuk dalam, ambil pedang. Bila dia ambil pedang, dia keluar saja, dia penggal kepala orang munafik. Penggal terus. Itu orang munafik ni.
Dia tak nak percaya kepada keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih adil lagi? Tak ada orang lebih adil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingkar arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi tak adil dan sebagainya. Tak ada orang lebih adil daripada Nabi Muhammad. Jadi diingkar. Bila diingkar, itu dinamakan kafara, kafir, ingkar. Baik. Itu yang Sayyidina Umar penggali. Apatah lagi orang yang ingkar bab sembahyang. Bab sembahyang ni kita jangan ingkar. Kemudian haram dan berdosa bagi pemerintah dan orang-orang besarnya berdiam diri terhadap mereka yang tidak tahu mengerjakan sembahyang dan mereka tidak dibenarkan sama sekali lalai dalam urusan umat Islam. Demikian juga dalam segala urusan agama yang lainnya, contohnya zakat, puasa dan lain-lain, termasuk sembahyang. Kalau dulu zaman dulu kalau orang tak sembah, orang tak puasa ni, bil jenazah angkut orang yang tak puasa. Kalau orang tak puasa ni kena penjara kan? Dalam Islam, orang tak puasa ni kena penjara. Itu dalam Islam. Ni baru bawa bin jenazah ni, masuk dalam bin jenazah ni, duduk dalam long. Tahu long? Bukan long bahasa Inggeris tu, yang keranda. Duduk dalam long. Mudah-mudahan dia bertaubat. InsyaAllah cukup sampai sini saja. Pada minggu depan kita akan sentuh, iaitu berkenaan dengan bab sunat rawatib. Dalam sunat rawatib tu ada muakkad dan ghairul muakkad. Jadi kalau saya nak bagi penerangan ni, saya lebih suka penerangan begini. Kalau macam mesej ke apa ke, saya ringkas saja, tak lebih detail. Saya pun tak berapa ada masa sangat nak type ni. Jadi kalau siapa yang bagi dalam grup WhatsApp tu apa-apa masalah dan sebagainya tentang kekeliruan agama, bab masalah agama dah, saya jawab sikit je. Kalau untuk huraian lebih detail, saya akan buat ceramah, saya akan kumpul. Kalau saya lupa, kena tolong ingatkan saya, insyaAllah. Apa yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang pada kelemahan saya sendiri. Maka saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka inni zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilman wa sakhkhar lana ma'adahu lil jibali sahbina tarukna fa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.